Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ni kita dapat bertemu lagi di dalam video ni yang Allah Taala beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama untuk kita menyemak sedikit tazkirah yang akan saya sampaikan untuk memperingati diri saya juga dan juga anda yang menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, like and share di mana-mana media sosial lain ataupun kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan video ini menjadi bermanfaat. Video ini bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana semua orang tahu dah, semua orang kenal susuk tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalam Wikipedia yang menceritakan orang yang paling terkenal di dalam dunia yang tak ingat nama Mak Saleh tu, tapi dia buat dalam satu buku ya, orang yang paling terkenal sekali. Salah seorangnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengarang buku ni adalah yang bukan Islam, dan dia mengarang dan menceritakan bahawa Rasulullah lah orang yang paling terkenal sekali, dan Allah sallallahu alaihi wasallam iaitu idola kita, panutan kita yang kita sangat cintai dan yang akan memberi syafaat beliau di akhir-akhirat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit saya nak kongsi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang saya tak layak pun nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya seronok nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 2000, pada tahun 2014, saya pernah pulang ke tanah air Malaysia. Pada ketika tu saya pergi ke saya singgah di Kuala Lumpur bersama di rumah sahabat saudara saya, dan dia bawa saya di satu kedai makan, kedai motor lah dengan kawan-kawan motor, kedai makan. Lepas tu di kedai makan tu kawan saya cerita cerita sikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu saya cerita memang ceramah bagi betul ya, cerita Rasulullah macam ni, Rasulullah mulia. Pada yang dengan kawan-kawan yang duduk semeja dengan saya tu, semeja dengan ada 8 orang macam tu. Sebab dia orang kan hidup di dalam kota raya Kuala Lumpur yang hebat, yang canggih. Jadi kita nak, dia orang kan nak muda, yang kita nak dia orang kenal dengan Rasulullah kan. Macam tu lah. Masya-Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ramai orang bercita-cita untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sangat sukalah kita mimpi Rasulullah. Dan siapa pun dia, kalau dia seorang yang Islam, seorang beragama Islam, sangat bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seorang fahaman yang lain, dia sangat bangga untuk nak jaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk nak jaga hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang bangga dengan Rasulullah ni, nak jaga sungguh-sungguh Rasulullah. Okey, bagi orang yang ahli tarikat alipah ni, sangat cinta sangat nak bermimpi bertemu Rasulullah, nak solawat banyak-banyak bertemu Rasulullah. Dan bagi pencinta habaib yang keturunan Rasulullah, yang seperti Habib Omar apa semua tu, mereka sangat-sangat jaga pakaian mereka, seperti mana kita tengok Habib Omar, Syekh kita semua, guru kita semua. Dia sangat jaga pakaian dia, sehingga leher ni dia tak bagi nampak dia pakai satu jubah lagi, satu jubah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada banyak kisah-kisah hebat lah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pernah naik ke Gua Hira untuk terima wahyu, dan pernah pergi ke Isra' Mi'raj apa semua tuan. Baginda Rasulullah ni kira insan teladan sepanjang zaman lah. Kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang terbaik lah. Okey, dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ada satu, saya nak kongsikan satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah pergi perang, Rasulullah duduk paling hadapan kali. Rasulullah tak duduk kat belakang. Okey, kalau macam medan perang, Rasulullah yang paling hadapan. Kalau kita sendiri perang, dalam fikiran kita nak duduk belakang kan, biar orang lain kenal dulu kan. Tak, ni Rasulullah dia akan duduk paling hadapan kali untuk nak berlawan dengan musuh. Rasulullah tak pernah jadi penakut di belakang. Tak, kat diri Rasulullah tak pernah. Rasulullah tak pernah rasa takut dan tak pernah risau. Rasulullah, dan Rasulullah memang setiap apa benda dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa benda sekalipun terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan dengar dari wahyu Rasulullah, iaitu dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala datangnya wahyu, dihantar oleh Jibril ke Rasulullah. Baru Rasulullah dah relax dulu. Rasulullah tahu, kata, oh ni aku kena buat macam ni, semuanya kehidupan Rasulullah ni bergantung kat wahyu. Ya, orang dan Rasulullah ni kita kena ingat satu benda, Rasulullah adalah maksum, terpelihara daripada maksiat. Rasulullah tak pernah buat dosa langsung, dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala jaga Rasulullah daripada maksiat. Itu kita kena ingat betul-betul. Bahawa Rasulullah ni terjaga dari maksiat. Banyak kan kita kena banyak salawat ke Rasulullah. Dan Rasulullah ni sangat sayang kat umat dia. Dan bila Rasulullah dia buat kuliah ataupun bicara pada zaman Nabi SAW, dan kurun paling terbaik kali dan paling hebat kali dan kurun zaman Rasulullah SAW. Waktu kita kena ingat. Dan waktu Rasulullah ceramah, kuliah tu ceramah, macam sekarang kalau kita tengok kat masjid kan ada kuliah ceramah macam saya sekarang, kalau ada orang ramai yang dengar kan, dengar dalam satu masjid tu, setiap orang yang Rasulullah ceramah tu merasakan kat diri dia, kalau seandainya anda ada di situ, anda rasa, wish, Rasulullah ni macam cerita tu untuk aku. Kan setiap sahabat tu tahu dengar, merasa macam Rasulullah tu cerita kat dia, macam Rasulullah ni cinta kat dia. Macam tu dia punya, Allah Taala bagi mukjizat Rasulullah sampai orang rasa macam, sahabat-sahabat rasa macam dialah orang yang paling Rasulullah cinta. Sebabnya ada selalu hadis Nabi yang saya tak baca dalam bahasa Arabnya. Dia satu sahabat Nabi dia selepas dia tengok Rasulullah bila kuliah, dia rajin pandang dekat dia. Lepas tu bila kuliah pandang Rasulullah, Rasulullah ni cinta sungguh kat aku ni dalam kuliah ni. So orang tu datang kepada Rasulullah. Lepas tu dia tanya Rasulullah, aku dengan Sayyidina Abu Bakar yang mana yang terbaik ke? Lepas tu Rasulullah jawab, Rasulullah kan orang insan yang jujur, jawab tu Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu aku dengan Sayyidina Umar, siapa yang lebih mulia? Siapa lebih kau kasih? Siapa lebih kau kasih? Sayyidina Umar. Aku dengan Sayyidina Uthman, siapa engkau kasih? Sayyidina Uthman. Aku dengan Sayyidina Ali, siapa engkau kasih? Sayyidina Ali. Dia tanya sampai kan dia tak mampu nak tanya. Dia kata, rupanya dia lah orang yang telah kali ya. Mungkin duduk di kawasan lah nama dia tuan. Jadi nak cerita di sini, dan dia tetaplah Rasulullah kasih dia, tapi nak cerita di sini kedudukan Sayyidina Abu Bakar memang hebatlah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di mana di zaman Isra wal Mi'raj tu, semua orang tak percaya kepada Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar lah seorang-seorang yang percaya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah naik ke langit dan pergi ke tengok semua neraka apa semua ni kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu kan, hadiah kepada Rasulullah tu. Orang panggil apa? Jadi tu digelar As-Siddiq, iaitu Abu Bakar ni digelar dengan kebenaran, benar. Dia membenarkan Rasulullah. Tu tak ada tandingan Sayyidina Abu Bakar, sahabat terbaik Rasulullah ni, sangat terkenal dalam dunia sebelum tu, ataupun orang di langit ke sampai sekarang. Sampai sekarang dikubumikan kubur bagi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar di samping, di sebelah-sebelah Rasulullah kalau kita tengok di Madinah. Okey.
Jadi saudara tadi dia tanya, dia dah malu lah. Rupanya dia yang tak tak. Tapi waktu tengah cakap tu dia rasa macam diri dia. Dan sebenarnya semua orang yang dengar kuliah Rasulullah tu memang kira Rasulullah pandang seorang-seorang semua. Kiranya semua rasa Rasulullah paling cinta dia. Tu nak kata hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu Rasulullah ni tak tinggal sedikit pun seorang sahabat dia, dan juga Rasulullah tak tinggal sedikit pun pada umat dia sekarang ni. Nanti hari akhirat kita akan tengok Rasulullah akan tunggu dekat telaga Haul. Telaga Haul Rasulullah minum tu tak akan orang panggil apa, tak akan dahaga hingga selama-lamanya. Di hujung titian sirat tu Sayyidina Rasulullah tunggu di situ, dan Rasulullah menyebut nama seorang-seorang daripada umatnya. Tak kira dah, dia sebut nama macam saya sendiri, dia sebut nama Muhammad Nazir, dia sebut ni, dia kena sebenarnya siapa yang lihat video ni ataupun siapa dalam dunia ni yang beragama Islam semua yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan sebut satu persatu. Dia tak akan lupa, walaupun dia nama dia Bitu ke apa, dia akan sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah akan sebut. Jadi Rasulullah ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umat dia akhir zaman ni, dan pada kematian dia yang terakhir tu, dia ambil semua sakit-sakit umat dia ni untuk ringankan. Lepas tu sakit Rasulullah ni sangat sakit daripada kematian umat biasa, umat dia. Rasulullah lah paling dia menanggung semua sakit umat dia ni. Jadi kira kekuatan mati Rasulullah ni lebih dahsyat lagi daripada umat-umat dia. Sebab Rasulullah ambil sakit tuan. Tu kita nak cerita dia. Rasulullah ni sayang sangat untuk nak bermimpi manusia yang beruh suci lah kan. Susah lah nak masuk kepada dalam mimpi seseorang tu, melainkan orang tu betul-betul hati dia bersih. Kadang-kadangnya hadirnya mimpi Rasulullah ni kepada orang kafir pun ada, yang Rasulullah tunjukkan jalan dan macam-macam kan. Tapi kira jadi rezeki lah siapa yang dapat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya pernah tahu, Ustaz Harudin, dia pernah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dia pun dalam kehidupan dunia dia pun dengan hafal Quran dan jaga Quran apa semua tuan. Jadi beruntunglah orang macam tuan. Dan ada setengah macam Habib Ali Batu Pahat, dia jumpa Yaqudhah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda tu tak mustahil, dan mimpi pun tak mustahil jumpa Rasulullah, dan Yaqudhah jumpa Rasulullah pun tak mustahil. Benda tu benda yang tak mustahil berlaku. Bermimpi ataupun Yaqudhah bertemu secara jaga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergantung pada amalan yang kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mohon doa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi benda tu pada kita. Okay, kita balik kepada cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kes, dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak akan tinggal umat dia. Dia akan tinggalkan umat dia sentiasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingat ke umat dia sampai ke akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ummati yang dia teringat kepada umat Rasulullah. Jadi kita sentiasa kena ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gerak geri kita cubalah contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian paling indah kali pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tiru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan pakaian macam K-pop ke ataupun yang lain-lain. Pakaian indah, pakaian yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai, kita tiru. Kita tiru, kalau boleh kita tiru pakaian Rasulullah. Kalau lepas tu macam mana orang perempuan nak tiru kalau Rasulullah, tirulah isteri-isteri Rasulullah ataupun anak Rasulullah kan. Okey. Jadi apa akhlak boleh tiru akhlak Rasulullah pemurah. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kena sentiasalah kita untuk kita ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengan bersolawat kepada Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana baginda lah
orang yang kita nak jumpa bila kita di akhirat nanti, kita nak jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kita kena berjasa, yang dia pun nak berjasa pada kita kena balas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan Fatihah untuk Rasulullah. Jadi kita orang yang kita kenal. Jadi kalau seandainya kita nak jumpa seseorang tu, orang tu tak kenal pun kita pun tak kenal dia. Kan? Kita tak kenal pun dia. Jadi sangat sedih dia pun tahu ni siapa. Masa tu kita pun kata, ya aku yang bagi kat hang hadiah tu, ingat bagi hadiah baju tu. Kita bagi hadiah Fatihah ataupun solawat kepada Rasulullah kan. Ingat yang itu kepada hang yang hantar tu. Tak apa masuk. Macam tu kan. Kita maksudnya macam itulah lebih kurangnya, kita kenal, kita kena hadiahlah kepada Rasulullah, solawat kepada semua tu kan. Jadi saya rasa video ni insya-Allah dia akan buat part kedua pula kan, insya-Allah. Dan sekadar tu je video yang saya buat sebab insya-Allah di kesempatan lain lagi, kekangan waktu yang lain lagi, saya akan sambung balik menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.